Jadi orang yang nak berdalil dengan hadis tadi, perkataan fis sama daripada kata-kata jariah tadi tu, berdasarkan riwayat ni, mereka terpaksa tukar fi dengan mana ala. Maksudnya takwil juga ke mana-mana pun. Tapi dia marah orang takwil, dia pakar. Ni kita pelik. Orang panggil cakap tak serupa bikin. Orang panggil ini sebenarnya saya hanya menukilkan kalam ulama. Baik, yang kedua tentang hadis ni. Kalau kita teliti hadis-hadis yang lain, Nabi nak mensabitkan keimanan seseorang, tidak pernah Nabi tanya di mana Tuhan. Yang hanya satu riwayat tadi je nak mensabitkan keimanan. Apakah Nabi nak mensabitkan keimanan, Nabi tanya di mana Tuhan? Bila sebut situ, ada tak riwayat lain? Tak ada riwayat lain. Satu-satunya hadis hak tadi lah. Itu pun salah satu versinya. Salah satu versi hak Nabi tanya, jariah tu saja. Satu-satunya hadis Nabi tanya tentang di mana Tuhan. Itu salah satu versi. Versi lain, riwayat lain Nabi tak tanya tu. Nabi tanya, atashhadina alla ilaha illallah, apakah anda bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa anni Rasulullah, dan aku ini Rasulullah. Nabi tanya gitu. Jadi nak kabarnya canggung sikit riwayat tadi, bahawa macam kurang dapat diterima hakikat Nabi nak mengisbatkan keimanan seseorang. Nabi tanya di mana, tidak. Apatah lagi ada riwayat lain yang sahih lagi mutawatir dalam ketika yakni Nabi nak mengisbatkan keimanan, yang ditanya bukan itu. Ditanya tentang ketuhanan Allah, kenabian Nabi Muhammad, dan percaya atau tidak tentang hari kebangkitan akhirat. Waktu yang ditanya nak mengisbatkan keimanan seseorang. Hadis yang sahih yang mutawatir, umirna an nuqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah, ila akhiril hadis. Kami disuruh memerangi manusia sehinggalah mereka bersyahadah, maksudnya menjadi muslim, mukmin. Dengan cara apa? Pertama sekali bersyahadah tentang tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah, dan aku, yakni Nabi Muhammad, pesuruh Allah. Itu adalah kaifiyah untuk mengesahkan keimanan, bukan tanya Tuhan tu duduk mana. Maka ulama-ulama yang meneliti tentang riwayat hadis ni dan tengok tentang pertembungan tadi itu, mereka menyatakan ada kemungkinan riwayat itu diriwayatkan bil makna, yakni perawi guna perkataan tu, bukan perkataan dari Nabi. Wallahu alam. Begitu. Tapi yang jelas taraf hadis tadi tidak sesuai untuk dijadikan, tidak boleh menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah untuk dijadikan dalil untuk mengisbatkan usul akidah. Masalah fiqh, ya, boleh. Masalah dasar akidah, tak. Tidak boleh disebabkan dalil-dalil seperti itu. Kemudian ada juga lah beberapa dalil lain yang dipakai, seperti dalam surah, dalam satu ayat dalam Al-Quran. Ini ada juga lah dipakai oleh kelompok-kelompok yang nak mengisbatkan Tuhan atas langit itu. Aamintum man fis samai an yaksifa bikumul arda. Apakah kamu merasa aman, merasa selamat terhadap Tuhan? Aamintum man fis sama, terhadap yang di langit. Yang ayatnya sebut yang, tak sebut direct. Aamintum man fis samai an yaksifa bikumul arda. Apakah kamu merasa aman terhadap yang di langit, bahawa ia membalik, melikuk tanah bumi ini menjadi terbalik dan bergoncang dia? Merasa aman ke? Mudah takut ke? Jadi kelompok-kelompok yang cuba nak mengisbatkan Tuhan atas langit, ia pakai ayat ni juga. Mudah rasa takut ke yang di langit tu? Kalau dilihat kepada tafsir, sebahagian ahli tafsir menyatakan yang di langit itu bukan Allah yang dimaksudkan dalam ayat itu, menurut tafsiran sebahagian ahli tafsir. Tetapi yang dimaksudkan adalah para malaikat yang ditugaskan Allah untuk tugasan itu. Itu menurut sebahagian ahli tafsir. Baik, andai kata itu kembali kepada Allah, apakah itu juga menunjukkan Allah Ta'ala itu berada di sana? Bagaimana pula dengan ayat lain? Ayat lain ada pula, ayat lain banyak lagi. Antaranya, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Tengok, dialah Allah di langit dan di bumi.
Kalau kita kata wa huwallahu fis samawat, dialah Allah yang di langit, hak di bumi ni Allah mana pula? Allah lain pula, seorang lagi. Gua ni agaknya. Kalau fis sama betul. Wa huwallahu fis samawat wa fil ardi. Kalau kita kata hak di langit ni, hak ni bawah ni hak mana pula ni? Allah lain pula. Tak ada. Sebab tu pegangan kesimpulan dari semua ini, pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, setelah mereka meneliti dalil-dalil dan berhujah, mereka menetapkan bahawa Allah itu maujud, Allah itu ada tanpa tempat, tidak dikaitkan dengan tempat dan masa. Mana-mana dalil, ayat-ayat dan hadis-hadis yang mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang ada kaitan dengan tempat dan masa, itu ketuhanannya. Adapun Allah itu tidak bertempat, tidak bermasa. Yang berkait dengan tempat dan masa ini ketuhanannya, yakni taklukan sifat-sifat kesempurnaannya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersamamu di mana kau berada. Wa ma min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, dan tidaklah di antara orang yang tiga orang duduk bisik-bisik cakap sama sendiri itu, kecuali yang keempat tu adalah Allah. Tiga orang duduk bisik cakap senyap-senyap tu. Ayat sebut wa huwa rabi'uhum, dialah yang keempat. Rupanya bukan tiga, ada lagi yang keempat, Allah yang keempat tu. Dan ayat-ayat yang seperti inilah, jadi Ahlussunnah memahami yang itu bukan zat Tuhan, iaitu adalah ketuhanannya. Ketuhanannya biar jelas.